Testing. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dimuliakan tuan-tuan imam Bilal Siap, ahli jawatan kuasa Masjid Taman Tunku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya terhadap diri kita. Bagaimana keadaan kita hari ini, kita bersyukurlah kepada Allah SWT. Tuan-tuan, ramai orang susah sekarang ni tuan-tuan. Ramai orang susah. Mula-mula Covid datang bulan 3 kemarin, kita rasa macam happy kan. Yang saya lah, macam tuan-tuan memang nak bencen kan. Saya ni gembira kan. Oh, tak payah pergi kerja kan. Jadi bila lama-lama kesan dia tu dia membawa kepada hari ni. Jadi hari ni ramai orang nak kena buang kerja, betul lah. Ramai orang susah hari ni, nak kena buang kerja, tak ada pendapatan. Yang meniaga pun susah kan? Kedai kau nak tutup, PKPB kan? Jadi benda-benda ni membuatkan kita rasa sempit kadang-kadang. Allah hanya sempit, hanya hantar satu virus dan membuatkan ekonomi kita sangkut, lalu ramai orang susah. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya dan juga diri tuan-tuan bahawa ayat di dalam Al-Quran yang kita biasa dengar, ayat ni sebelum tu, ayat ni turun ketika mana orang-orang Mekah, iaitu sahabat Nabi SAW baru je berhijrah ke Madinah. Jadi kita tahu keadaan ashab ar-Rasul ridwanullahi alaihim ketika itu. Baru je tinggalkan rumah, tinggalkan harta, kambing, unta semua tinggal. Bawa seekor unta berhijrah ke Madinah. Jadi apa yang diorang ada? Waktu tu mereka pun susah kan. Ini nak bagi persamaan dia lah. Persamaan tu mereka ketika itu susah. Jadi ayat ini turun awal Madani. Maksudnya peringkat awal Madani, maknanya ketika orang Islam masih lagi ekonomi dia susah. Okey. Jadi ayat ini turun, Allah SWT sebut wa idh qala Musa liqaum wazkuru wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah ke atas engkau. Idh anjakum min adi fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah ketika mana Allah sudah melepaskan kamu, iaitu Bani Israel. Allah dah lepaskan Bani Israel daripada Fir'aun dan juga konco-konconya, yang mana mereka itu selalu mengenakan kamu seksaan yang buruk. Mereka menyembelih anak-anak engkau, dan mereka bagi hidup isteri engkau. Jadi ada maksud tersirat dekat situ. Tak cerita lah, maksudnya susahlah kehidupan Bani Israel. Jadi ayat ni turun. Ayat ni cerita tentang apa? Cerita tentang bila Bani Israel bebas daripada Fir'aun. Bani Israel bebas daripada Fir'aun selepas mereka lintas Laut Merah kan? Jadi lepas lintas Laut Merah, keluar daripada Mesir, barulah dia bebas daripada Fir'aun. Okey. Jadi bagaimana kehidupan mereka berada di luar daripada Mesir tu? Tentulah susah kan? Tak ada rumah, duduk tengah padang-padang, duduk tengah padang pasir tu. Jadi
Jadi keadaan Allah cerita tu, baik keadaan Bani Israel ketika itu dengan keadaan sahabat-sahabat Nabi ketika baru sahaja berhijrah itu sama, kan? Sama, dua-dua susah. Okey, ayat yang datang selepas daripada ayat ni, Allah sebut wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu mengisytiharkan la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur sekali pun, syakartum fi'il madhi kat situ, sekali pun kau bersyukur, sekali ya, la azidannakum, aku benar-benar akan tambahkan kepada engkau. Kita kadang-kadang ingat syukur ni, kita ingat bila boleh kereta, syukurlah kau ada kereta kan. Kadang-kadang kita ingat syukur itu hanya pada ketika kita merasai nikmat, kan? Oh, dapat kereta baru, rumah baru, sejadah baru, kopiah baru, jubah baru, kita rasa kita nak bersyukur waktu tu. Yes, ketika itu pun kita bersyukur. Dalam apa keadaan pun kita bersyukur. Tetapi apa keadaan yang paling penting untuk kita bersyukur sekali, tuan-tuan? Waktu kita sangat susah. Waktu kita susah tu, syukur, Allah cakap. Ayat ni bukan coincidence, bukan apa Piramli cakap, ia bukan dia bukan coincidence, kan? Maksudnya dia bukan coincidence. Ayat tu datang sebab nak cerita lepas susah, la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur aku benar-benar tambah. Dan jadi kalau kita ada diri kita sendiri susah, kan? Jangan ingat susah tu, ingatlah apa yang nikmat Allah dah bagi kepada kita untuk kita bersyukur. Kita, kalau anak-anak kita susah, abah susah lah tak ada kerja sekarang ni, kena berhenti kerja. Ada kawan saya dapat gaji hari tu, esok tak payah datang ya. Nak berhenti kan, nak berhenti. Memang dah tak boleh nak ambil pekerja ramai dah. Jadi memang benda ni ketika mana kita susah, kita jangan merabat, kita jangan nak melatah. Apa benda pertama kita buat, kita cuba ingat apa benda yang patutnya aku bersyukur. Allah masih bagi aku sihat, Allah masih bagi aku ada rumah, masih ada makan. Susah kita ni pun, tuan-tuan, taklah sesusah orang-orang di luar sana, kan? Di luar sana lebih susah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, kita masuk pengajian kita, sambung balik pengajian kita berkenaan dengan kitab Hisnul Muslim. Kita kini berada di dalam doa us-sujud. Doa us-sujud, yakni bacaan ataupun doa ketika mana kita sujud. Kita sudah belajar berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kita dah belajar 4 bacaan sujud. Yang pertama sekali, Subhana Rabbiyal A'la. Ada 2 lafaz, Subhana Rabbiyal A'la pun betul, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih pun betul. Okey. Tapi yang riwayat mana yang lebih kuat? Subhana Rabbiyal A'la sahaja, itu lebih kuatlah. Tapi dua-dua betul, no problem. Baik, bacaan yang kedua adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Boleh ingat, tuan-tuan? Ini baca, dalam sujud kita baca. Cuba ingat, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Baca. Baik, bacaan yang ketiga yang boleh kita baca juga di dalam sujud kita, Subuh Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Subuh Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. 3. Ini sama ni. 2 tu sama dengan bacaan rukuk. Rukuk pun ada dua bacaan. Baik, yang keempat kita juga belajar pada 2 minggu lepas, iaitu Allahumma laka sajadt wa bika amant wa laka aslamt sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak banyak pun, yang belakang tu kita dah lancar dah tu. Yang depan tu ya, Allahumma laka sajadtu wa bika amant wa laka aslamtu.
Lepas tu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, yang tu 4 yang kita dah belajar. Baik, kita nak masuk kepada bacaan yang kelima di dalam sujud. Okey, apa lagi yang boleh kita baca di dalam sujud? Tuan-tuan yang timbul persoalan, adakah, saya rasa saya dah terang kan, adakah Nabi SAW baca yang ni sahaja ataupun Nabi akan start dengan subhana rabbiyal a'la dulu baru Nabi baca yang tadi tu? Ihtimal kata ulama, boleh jadi Nabi baca subhana rabbiyal a'la dulu, lepas tu mungkin baru dia baca subuh Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Boleh jadi dia baca macam tu, ataupun dia hanya baca subuh Quddus Rabbul Malaikati Warruh dalam sujud baginda. Okey, kita nak masuk kepada bacaan yang kelima. Jadi kita bolehlah sama ada nak baca itu sahaja atau kita nak start dulu dengan subhana rabbiyal a'la. Okey. Okey, bacaan yang kelima yang ni juga ada di dalam rukuk. Okey, kita baca sama-sama. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Sama juga dengan bacaan rukuk. Riwayatnya sama. Nabi baca dalam rukuk dan juga Nabi baca juga di dalam sujud. Yang ni juga sepatutnya tak perlu diterangkan lagi maknanya. Tapi tak apalah, saya baca secara sepintas lalu maknanya. Subhanazil jabarut, maha suci zi ataupun zi ni pemilik al-jabarut. Jabarut itu apa? Jabarut dia boleh membawa makna orang yang membela, menampal, mengangkat. Jabarut. Jadi kenapa? Asal daripada perkataan Jabbar. Jabbar adalah nama Allah, Jabbar. Tapi bila kita sebut Jabarut, maknanya Tuhan itu sangat-sangat. Itu maksud dia. Yang wud kat belakang tu maksud dia sangat-sangat. Jadi Tuhan itu sangat-sangat membela, mengangkat, menampal kelemahan orang-orang yang hamba-hambanya yang lemah. Itu maksud Subhanazil jabarut. Wal malakut. Malakut datang daripada perkataan Maliki yaumiddin. Tu apa tuan-tuan? Malik tu apa? Raja kan? Raja hari pembalasan. Kita baca dalam surah Fatihah itu. Malak maksud dia orang yang memiliki, sangat-sangat memiliki. Malakut. Wal kibriya. Kibriya ni kalau kita sebut maksud dia, kibir itu apa? Kibir itu kalau kita terjemahkan dia macam sombong. Kibriya itu sombong, tetapi kibriya di sisi Allah Subhanahu wa taala maksud dia ta'ali wa tarafu'. Maksudnya tinggi Allah itu kibriya. Itu maksud kibriya. Wal 'azamah. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Azamah juga datang daripada perkataan azim. Azim maksud dia, azim apa tuan-tuan? Orang Melayu biasa terjemah besar, agung. Tetapi azim lawannya adalah haqir. Haqir maknanya hina. Jadi kalau orang itu hina, rajulun haqir, Arab kata rajulun haqir, lelaki yang hina. Lawan dia apa? Rajulun azim. Orang itu mulia, besar, ada kedudukan. Itu maksud azim. Jadi bila kita sebut azim, kita terbayang orang yang hebat, ataupun zat yang hebat. Okey, yang tu juga boleh kita baca di dalam sujud kita. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Okey, dah 5 dah tuan-tuan. Okey, kita masuk yang ke-6. Bacaan yang boleh kita baca di dalam sujud yang ke-6. Okey, yang ni pun ikut tuan-tuan. Allahumma ghafirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu.
Okey, jadi bacaan dia secara bersederhana tu, Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Bacaan ketika mana kita sujud. Baik. Jadi hadis ini daripada hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim. Okey. Jadi apakah maksud Allahumma ghfirli dhanbi kullahu? Allahumma ghfirli dhanbi kullahu. Allahumma maksud dia ya Allah. Allahumma maksud dia ya Allah. Allahumma barik lana fima, kan? Allahumma apa? Tak tahu, kan? Tak tahu. Allahumma maksud dia ya Allah. Allahumma ya Allah, ighfirli. Ighfirli terjemahan senang, ampunkan aku. Tetapi orang yang belajar dalam masjid ni, dia tahu ghafar itu maksud dia apa. Ghafar ada dua makna. Yang pertama tutup, yang kedua pelihara. Tutup dan pelihara, itu ghafar. Bila kita kata Allahumma ghafirli, ya Allah tutup aku dan pelihara aku. Tutup apa? Tutup daripada kesalahan aku tu, kan? Kesalahan aku tu tutup, kan? Jangan bagi nampak. Lepas tu pelihara aku daripada akibat. Setiap dosa ada akibat, dan pelihara aku daripada akibat dosa tu. Itu maksud ighfir. Allahumma ghafirli zambi. Zambi maksud dia dosa aku. Allahumma ghafirli zambi, ampunkan aku ataupun tutup dan pelihara aku daripada dosa aku. Zambi, Allahumma ghafirli zambi. Zambi, kalau kita tahu Arab juga panggil ekor sebagai zamb. Zambun, ekor. Jadi bila binatang itu aibnya di mana? Apa beza kita dengan binatang? Binatang tu kadang-kadang ada ekor. Jadi aib dia dah kat situ, kan? Ya Allah tutup, macam tutup ekor aku ni, kan? Ada bondo yang kita bawa sekali dengan kita ni, bondo yang tak elok, kan? Jadi bondo yang buruk kita buat itu, kita akan bawa macam mana kita bawa binatang bawa ekor. Jadi bila kita bawa, kita rasa malu. Ya Allah tutup dosa aku. Okey, itu maksud zambi kullahu, semua semua. Okey. Jadi bila kita sebut semua, maknanya semua. Sebab Arab ni dia ada satu budaya. Dia nak bagi ada sajak, dia panggil sajak. Sajak tu nak bagi belakang tu sama. Jadi dia pun sebut astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Jadi budaya ni di sana, kan? Jadi ulama ni marahlah. Apa maksud dia? Ya Allah, aku berlindung dengan Allah yang al-azim. Azim tadi besar, agung. Min kulli dhanbin azim, daripada semua dosa-dosa yang azim. Jadi seolah-olah mereka itu minta istighfar dengan Allah hanya untuk dosa-dosa yang besar ya. Dosa yang kecil tak apa, yang dosa besar ni. Tapi tak. Nabi ajar kita, ampunkan dosa aku kullahu, semua. Semua. Okey. Diqqahu, sambung tadi Allahumma ghafirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu. Diq Arab ni panggil tepung ni, dia panggil daqiq. Daqiq maknanya halu-halui. Daqiq ataupun diqqahu dalam bacaan ni maksud dia benda-benda yang kecil. Yang kecil-kecil pun ampunkan, wajillahu, yang besar-besar pun ampunkan. Diqqahu wajillahu. Jadi Arab ni pun kalau dia nak khabar diqqun tadi, diqqun tu daqiq ataupun diqqun tu, Arab ni dia ada macam dia panggil macam peribahasa jugalah, kan? Bila dia nak khabar orang tu miskin lah, dia khabar ma lahu daqiqatun wala jalilah. Ma lahu daqiqah wala jalilah. Dia ni daqiqah pun tak ada, jalilah lagilah tak ada. Daqiqah kecil, jalilah besar. Ma lahu, dia ni tak ada, daqiqah sikit pun tak ada, wala jalilah, jalilah besar pun tak ada. Daqiqah tu boleh dipahami juga dalam masyarakat Arab. Daqiqah membawa makna kambing.
Maksudnya jalilah tu dia boleh faham sebagai unta besar, kambing kecil. Jadi malahu dia ni kambing pun tak ada, unta pun tak ada, kan? Kita itu harta Arab paling hebat waktu tu unta lah, kan? Okey, malahu daqiqatan wala jalilah. Okey. Jadi apa lagi? Arab pun ada ataituhu fama adaqqani wala ajallani, kan? Aku datang kepada dia tu, ma adaqqani wala ajallani, kan? Aku datang kepada dia, sikit pun dia tak beri kat aku, banyak pun dia tak beri kat aku. Jadi perkataan tu daqiqun dengan jalilun digunakan dalam masyarakat Arab. Jadi Nabi gunakan perkataan itu di dalam lafaz doa dia, di dalam sujud. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu. Ampunkan yang kecil, ampunkan yang besar. Okey, jadi perkara pertama yang kita kena tengok ni tuan-tuan, dalam suratul Kahf, Allah Subhanahu wa taala sebut wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Allah ceritakan ketika mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti apabila ditimbang amalan kita. Dia kata wa wudi'al kitab, dan diletakkan buku, fataral mujrimina mushfiqin. Lalu orang-orang yang selalu buat dosa ni, mushfiqin, takut, mimma fihi, apa yang ada dalam buku ni. Ni buku kau, ambil kau. Jadi orang, jadi siapa-siapa yang selalu buat salah ni, dia akan rasa apa benda ni, kan? Mushfiqina mimma fihi, apa yang ada dalam ni. Lalu lepas dia orang tengok buku tu, dia orang tengok balik buku dia orang kata apa? Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Lalu mereka pun cakap apa? Wailatana, celakalah kita ni. Mampu dan wailatana maksudnya mampu dan ni. Mampu dan ni. Wailatana ma li hadzal kitab. Biar betul buku ni. Ma li hadzal kitab. Buku ni biar betul. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku ni tak tinggal sikit pun, saghiratan wala kabirah, sikit yang kecil pun tak tinggal, besar lagi lah tak tinggal, illa ahsaha, kecuali dia akan tulis, dia akan catat. Wa wajadu ma amilu hadiran. Lalu mereka pada hari itu dapati amalan mereka itu ada. Apa yang dia buat tu ada. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan kamu tidak menzalimi seorang pun. Jadi tuan-tuan, jadi kalau kita ni manusia ni memang akan buat dosa, kan? Jadi kalau kita tak minta ampun dengan Tuhan, kan? Kita benar-benar dapati benar, Tuhan ampun kot, tak apa kot, kecil je, insya-Allah Tuhan ampun. Kita tak pernah minta ampun pun terhadap dosa tu, kan? Kita dalam sujud pun tak pernah baca pun Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqah, kita tak nak baca pun. Tiba-tiba kita dapati hari tu bondo tu, aduh, kita akan rasa kitalah orang yang paling celaka sekali pada hari tu. Okey, itu yang pertama. Okey, perkara yang seterusnya, kenapa Nabi SAW mendahulukan diqqahu wa jillahu, yang kecil yang besar? Ia selari dengan Al-Quran tadi, ayat tadi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Dia tak tinggal tulisan dalam buku tadi tu, tak tinggal kecil ke besar ke, dia tak tinggal. Jadi Nabi minta ampun yang kecil yang besar. Okey, jadi kenapa juga Nabi minta ampun kepada benda-benda yang kecil ni? Sebab tuan-tuan, kadang-kadang dosa-dosa kecil ini dia datang daripada perkara-perkara yang asal dia harus. Asal dia benda dia harus je. Contoh main Facebook. Contoh main Facebook itu adalah harus lah. Boleh tak main Facebook tuan-tuan? Boleh. Tapi start buka macam-macam. Jadi dia dah jadi dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Jadi kita mudah tergelincir sebab benda tu harus asal lah. Main game boleh tak tuan-tuan?
kan main dengan cucu boleh tak? Boleh main game, tapi tak buat kerja anak-anak kita lah kan. Bila main game dia start tak buat kerja, tak tolong orang panggil, tak nyaut, dia start buat dosa kecil. Kita mudah tergelincir dengan dosa kecil, disebabkan perkara-perkara yang harus dan termasuk juga orang yang suka buat benda-benda yang lara. Benda tu harus tapi dia lara tu apa? Dunia tak ada manfaat, akhirat pun tak ada manfaat. Contohnya main Facebook tadi lah kan, apa pun tak dapat dapat duit apa? Duit pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Jadi itu adalah lara. Benda-benda macam tu mudah membawa kita kepada dosa. Boleh nak main, tak ada masalah, tapi kita kena disiplin lah kan. Okay, Facebook setengah jam je, lepas main ni 5 minit baca Quran, boleh lah kan. Ini tak straight kan, straight nak tidur tu macam ni lagi, mata dah lolap lah, jari macam ni lagi kan. Yang tu masalah. Okey, jadi itu antara sebab kenapa Nabi SAW minta ampun daripada dosa-dosa yang kecil. Baik, perkara yang seterusnya, ada sedikit komentar daripada Syekhul Islam berkenaan dengan apabila dia baca hadis doa ni. Ketika dia lalu, dia ada sedikit komentar. Dia kata, Allahumma ghfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dia komen apa? Falam yabqa halun min ahwalis salati wala ruknun min arkaniha illa astaghfarallahu fihi. Nabi ni tidak ada keadaan daripada banyak-banyak keadaan, ataupun daripada satu rukun dalam banyak-banyak rukun, illa astaghfarallahu fiha, kecuali Nabi akan istighfar kepada Allah. Dalam rukun solat ni, kalau kita perasan tuan-tuan, daripada kita belajar itu, lepas angkat takbir buat apa? Baca iftitah kan. Dalam iftitah Nabi pun ada istighfar. Dalam iftitah Nabi ada istighfar. Okey, lepas tu lepas tu Fatihah tak ada lah istighfar kan. Lepas tu rukuk ada istighfar. Bangkit daripada rukuk, i'tidal tak ada lah istighfar. Sujud Nabi istighfar. Jadi banyak keadaan. Syekhul Islam kata Nabi SAW banyak istighfar. Fa'ulima, dia kata, ketahuilah, annahu kana, maka bukan ketahuilah, fa'ulima, maka difahami ataupun diketahui, annahu kana ihtimamuhu sallallahu alaihi wasallam aktsaru min ihtimamihi min sa'iril adiyah. Jadi kita dapat tahu bahawa Nabi SAW ambil berat sangat pasal istighfar ni daripada doa-doa yang lain. Nabi banyak sebut istighfar daripada doa-doa yang lain dalam salat baginda. Hatta selepas salat, lepas bagi salam buat apa tuan-tuan? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baca apa? Pertama sekali Nabi baca apa? Astaghfirullah. Jadi istighfar tu Nabi sentiasa dia mendahulukan istighfar daripada sebut benda lain di dalam ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu berkenaan dengan doa yang ke berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 doa. Okey, hari ni kita habiskan yang 7. Boleh? Last. Dah ponik ni tuan-tuan kan? Donga yang tak ada golak-golak pun. Tak ada golak dah. Macam mana nak golak nak belajar doa kan? Kita bukan belajar buat lawak ke apa ni, kita belajar doa. Jadi tak ada lah nak golak-golak pun lah. Okey. Nombor 6. Nombor 6 kita nak masuk terus. Okey, cuma nombor 6 ni panjang sikit perbahasan dia. Kita cubalah. Isyak ke apa tuan-tuan? 8:21. 8:31. Okey. Sampai. Okey, 8:31. Okey. Bacaan yang ke-6 ni, kalau ada kitab tuan-tuan, bacaan dia adalah, kita baca sesama dulu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik.
wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Saya baca dah laju sikit. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Baik. Jadi sebelum kita tengok bacaan itu, makna kepada bacaan itu, dalam hadis ni ada banyak benda sebenarnya. Okey, hadis ni diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah tuan-tuan? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sahih Muslim. Aisyah sebut qalat, dia ceritakan, dia yang riwayat hadis ni. Macam mana kita dapat bacaan ni? Sebab Aisyah hari tu cerita. Kalau dia tak cerita hari tu, kita tak dapat doa ni. Dia cerita apa? Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firashi. Suatu hari aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada katil. Kan? Tidur-tidur, mana Nabi? Tak ada. Hilang kan? Mana pergi? Kalau kita tu habis kan? Habis semua telefon, mana pergi? Tapi Nabi SAW hilang. Aisyah, mana pergi? Lalu kata Aisyah, faltamastuhu, lalu aku pun cari-cari kan. Iltamastuhu ni aku gabur-gabur cari, mana pergi? Mana pergi ni? Rumah Nabi tak besar tuan-tuan, jadi bolehlah gabur kan. Rumah kita tak boleh dah nak gabur. Kalau buka semua lampu daripada atas sampai bawah kan, baru jumpa. Rumah Nabi kecil je, jadi dia boleh rasa-rasa je. Lalu masa dia rasa-rasa mana Nabi ni, fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi. Lalu apabila dia duduk cari-cari itu, maka tangan dia terpegang batni qadamaihi. Dia terpegang batni qadamaihi ni maksudnya tapak kaki ni. Ni batan dia panggil. Arab ni kalau kita pijak tu, yang bawah ni panggil batni qadamaihi. Dia pegang-pegang, dia terpegang dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa dia cari itu kan. Wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Dan dia ketika itu berada di masjid. Jadi pun ulama pun faham macam mana gabur-gabur sampai jumpa masjid lah kan. Rumah Nabi dengan masjid seolah bilik Nabi tu dilekat sambung dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga ulama faham masjid dekat sini maksud dia tempat Nabi solat tu. Nabi solat di rumah dia tu dipanggil masjid juga. Okey. Ada juga ulama bariskan, dia dapat riwayat ni baris atas, bukan masjid, masjid. Wa huwa fil masjid. Jadi bila dia dapat riwayat macam tu, maksud makna dia lain. Masjid maksud dia Nabi berada dalam keadaan sujud. Wa huwa fil masjid. Okey. Tak apalah kan. Itu tak penting kan. Masjid ke masjid ke kan. Dia apa-apa dia pegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huma mansubatan. Nabi kedua kaki terpacak mansubatan. Jadi kaki macam mana keadaan dia tuan-tuan apabila sujud? Jangan macam ni togak. Jari kita arah kiblat. Jari tu tokan sikit. Kalau tak boleh tak apa, togak. Kalau tak boleh tu memang sakit bongkak gaut kan, gaut tak boleh nak tokan macam tu dah tapi togak. Tapi wahuma mansubatan. Okey. Kat sini ada dua isu sebenarnya tuan-tuan. Yang pertama sekali, batal tak solat Nabi? Ini sebenarnya isu ni sebenarnya borek ni, bahaya isu ni. Kan? Isu ni bahaya sebenarnya, tapi kita nak belajar, kita bukan ada apa-apa masalah pun, tak ada. Kan? Okey, disebabkan hadis ni, ada juga di kalangan ulama berpendapat bersentuhan lelaki dan perempuan tidak membatalkan solat. Ni hadis ni. Dia pegang kaki Nabi. Okey, ada juga ulama kata tak, dia pegang ada lapik. Kan dia faham macam tu kan. Okey. Cumanya ada hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi. Kemudian dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid walam yatawadda. Dia pergi solat di masjid dan dia tidak berwuduk dah. Dia cium. Bila cium,
Susah kita nak faham berlapik, kan? Kalau cium tu berlapik kan, lapik dulu konteh ke, susah kita nak faham. Jadi menunjukkan sebahagian ulama berpendapat, sebahagian mazhab berpendapat bersentuhan tidak membatalkan wuduk. Sebab itu antara yang di Masjidil Haram tu, kalau tuan-tuan pergi tawaf tu kan, berlanggar-langgar tu, yang tu lah langgar tu tak membatalkan wuduk. Itulah mazhab dia. Yang ni lah hadis dia. Okey, itu yang pertama. Isu dia sentuh batal ni, isu dia, punca dia adalah ayat Al-Quran di dalam surah An-Nisa. Aula mastumun nisa, kan? Aula mastumun nisa. Yang tu tempat ulama berselisih. Aula mastumun nisa, apa ayat sebelum tu? Okey, tak apalah. La mastumu, itu perkataan dia, la mastum. Jadi ada ulama yang faham la mastu, la mas maksudnya sentuh. Jadi dia orang kata berdasarkan ayat ini sentuh batal wuduk. Aula mastumun nisa, mereka itu kamu bersentuh dengan perempuan batal wuduk. Ada ulama faham pula ayat itu la masa, wazan fa'ala dalam bahasa Arab ni. Qatala bunuh. Qatala saling bunuh, membunuh. Nampak? Jadi kalau la masa sentuh, la mastumun nisa tadi, la masa saling bersentuh-sentuhan, itu maksud dia. Jadi ulama faham bukan saling bersentuh-sentuhan, dia faham maksud dia jima'. Yang Allah maksudkan batal tadi tu kalau berjima'. Yang tu lah. Tapi tuan-tuan tak payah tukar mazhab, tak apa, kekal lah. Tuan-tuan kalau tak faham ni tak payahlah, tak payah. Maksudnya kekal di atas tuan-tuan kefahaman. Cuma kalau kita nampak orang dia pegang bini dia, pergi semayang, kita jangan hukum dia sesat. Tak, dia tak sesat, dia ada dalil. Kita yang tak tahu, kita yang tak tahu. Itu nak bagi tahu tuan-tuan. Kekal di atas mazhab, tak apa, kekal di atas mazhab tuan-tuan. Tapi jangan judge orang lain. Itu yang penting. Itu yang pertama lah, aula mastumun nisa. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha pegang kaki Nabi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau orang tu sujud tuan-tuan, satu tangan boleh tak dapat pegang dua-dua kaki sekali? Dapat tak? Nabi tengah sujud, kita tengah sujud ni, ada orang pegang. Sebab Aisyah kata fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi, aku letak tangan aku pegang kedua-dua kaki dia sekali, dua-dua perut kaki dia. Kalau kita tengah sujud, dapat tak pegang dua-dua kaki sekali? Tak dapat kan? Tak dapat kan? Sebab kita sujud macam mana? Kita sujud macam ni, betul tuan betul. Kita sujud macam ni. Okey, yang ni juga. Jadi yang ni juga tempat perselisihan mazhab ni. Jadi mazhab juga ni, macam kita mazhab juga. Jadi ada mazhab yang berpendapat sujud rapat. Sebab Aisyah cerita dia pegang dua-dua sekali. Kalau kita sujud macam tu, kangkang macam tu, tak dapat pegang. Nampak? Jadi okey, ini pun ada saya ni, boleh saya baca fatwa dia. Bagaimana? Okey, ada orang tanya kita habis kat sini lah. So kita bacalah apa makna tu. Okey. Soalan dalam fatwa ni, ni Arab Saudi jugalah. Hal tafrijul qadamaini fi sujudi huwa sunnati am ilsaquhuma? Adakah menjarakkan kedua kaki ketika sujud sunnah am ilsaquhuma, ataupun rapatkan keduanya? Yang mana satu sunnah Nabi SAW? Okey, dia panjang lah ni. Okey, jadi ni tu jawab dah. Amma wad'ul qadamaini asna as-sujudi hal sunnatil muba'adatu bainahuma aw rassuhuma wa ilsaquhuma faqad ikhtalafa al-fuqaha fi hadhihi al-mas'alati ala qawlaini. Okey, meletakkan kedua kaki, keadaan kaki itu ketika mana sujud, sama ada jauhkan atau rapatkan ketika sujud. Kaki ni bukan kangkang tak boleh rapat. Tangan jangan rapet lah kan. Tak ada sujud tu kan.
Yang kaki ni, tapak kaki kita kat belakang tu, yang tu sahaja cerita ni. Yang lain tu tak ada dah. Okey, faqad ikhtalafa ulama berselisih, fuqaha berselisih kepada dua qaul, ada dua pendapat. Baik. Yang pertama, istihbabut tafriqi bainihima wa huwa qaul jamaahir ahli al-ilmi alladhina nassu ala hadhihi al-mas'alah wastadallu bima thabata fi sunnah an-nabawiyyah min istihbab tafrij al-rukbatayn wal fakhidhayn athna' as-sujud faqalu al-qadamani tabi'a lahumā fal aslu ay yufarrija bainahuma aidan. Okey. Jadi pendapat yang pertama mengatakan sunat untuk menjarakkan. Yang ni majoriti ahlul ilmi, apa dalil mereka? Mereka berdalilkan sabit daripada Nabi SAW menjarakkan rukbataini, kedua lutut dia. Nabi jarakkan dua lutut, lutut jangan rapet, jarak. Okey. Wal fakhidhaini, dan juga paha dia dan lututnya jarak. Asna as-sujud, ketika mana sujud, masuk ke? Belum kan? Ketika mana sujud, lalu setelah yang pastinya Nabi jarakkan apa? Lutut dengan paha. Lalu mereka menggunakan dalil itu, kalau Nabi jarakkan lutut dengan paha, kaki pun samalah. Itu dalil mereka yang kata menjarakkan kaki itu. Yang ni juga ramailah, senang dia, bukan jamaahir ni, bukanlah majoriti, maksudnya ramai jugalah. Ramai juga berpendapat jarak kaki. Baik. Jadi saya farraja baina. Okey. Farraja baina fakhidai farraqa baina fakhidai qadamaihi. Okey. Jadi Asy-Syaukani ketika mana membaca farraja, Nabi sallallahu, riwayat hanya menyatakan farraja baina fakhidaihi, Nabi menjarakkan di antara dua pahanya sahaja. Itu je. Cuma ulama yang syarahkan balik fakhidaihi, dia kata lutut pun sekali, lutut tadi memang ada riwayat. Bila dia jaga tu, paha pun ya, lutut pun ya, kaki pun ya. Itulah dalil golongan yang pertama. Jadi pendapat ini dipegang oleh al-mazhab Syafi'i juga, Imam Syafi'i. Apa lagi, mana yang kedua ni? Okey, kita terus kepada qaul yang kedua. Kita nak dengar pula hujah orang yang kata rapat. Kita tengok istihbabu dhammil qadamaini. Okey, yang kedua pula mengatakan sunat untuk merapatkan. Dhamm ni maksudnya rapatkan, himpit dua-dua tu, rapat kaki lah. Paha jangan rapat, lutut jangan rapat, kaki saja, tapak kaki tu. Dhammul qadamaini wa ikhtara hadzal qaul ramai wastadalla ashab hadzal qaul. Okey, jadi apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis yang ni tadi. Itu yang pertama. Mustahil kalau Nabi jarak dia boleh pegang dua-dua. Tak boleh, tak mungkin dia boleh pegang dua-dua. Itu yang pertama. Yang kedua, mana ni? Wastadalla ashabu hadzal qalbi wa rawasuhum al-Aisyah faqat Rasulullah. Okey, dalam riwayat yang kedua juga Aisyah juga riwayatkan, dia kata faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Ni riwayat yang lain. Aku hilang lagi Rasulullah, tapi tadi aku dengan dia di atas katil. Firashi maknanya tempat dia orang baring lah, firashi. Hari ini kalau kita sebut katil, firash pun boleh faham, katil juga. Fawajadtuhu sajidan. Lalu aku dapati Nabi sedang dalam keadaan sujud, rasan aqibaihi, rasan aqibaihi. Kedua-dua tumit Nabi ini rapat. Jadi golongan yang kedua. Okey, yang ni semua adalah cerita tentang, yang ni semua tentang hadis tu. Okey, jadi golongan yang kedua ini, mereka ada dua hadis. Ada dua hadis yang ceritakan keadaan kaki Nabi SAW. Satu Aisyah dapat pegang dua-dua, satu lagi Aisyah sendiri cakap waqad rasan aqibaihi, kedua-dua tumitnya dapat ketika mana sujud. Jadi
Tuan-tuan jangan risaulah, tak menjejaskan ibadah pun. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Cuma kalau orang yang dia akan pilih pendapat yang dia rasa bagi dia lebih tepat. Wallahu taala alam. Saya ingat dah nak masuk kot. Masuk dah kan? Okey. Ada soalan tuan-tuan? Okey tuan-tuan, cerita janganlah rasa macam sesat ustaz ni. Jangan. Kita tak ada cerita sesat dah. Ini adalah daripada fatwa, kita hanya baca itu tak. Kita tidak mengajak kepada kesesatan dan juga tidak membawa kepada kesesatan. Kita hanya cerita kan. Jadi yang saya nak ajar tuan-tuan hari ni, kita kena sikap tu jangan rasa pandai. Kita tak pernah tahu, kita rasa kita tahu sesat ni kan, sedangkan kita tak tahu. Kita rasa dia sesat, kita yang tak tahu, kita rasa apa? Sesat. Nasallallahu taala ayyanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.